Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam bab jual beli ataupun bab syarat-syarat jual beli. Hadis yang ke-824 daripada kitab Bulughul Maram. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rawahu Malik qala balaghani an Amr bin Shu'aib bih. Maksudnya, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cengkeram. Imam Malik telah mengatakan, telah sampai kepada aku hadis ini melalui Amr bin Shu'aib. Riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya tentang perbahasan jual beli, manakala Imam Baihaqi juga menyebut hadis yang sama di dalam kitab Sunannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawasanya Rasulullah melarang jual beli al-urban. Orang panggil juga jual beli al-urbun. Maksud dia, jual beli al-urbun kita kena faham dulu. Nanti kita akan cerita hukum dia pula. Jual beli al-urbun di sini dipanggil jual beli dengan cengkeram. Dia tulis gitu terjemahan dia. Okey, cerita gua ni. Kita beli barang dengan seseorang. Tak kira beli motor ke, beli benda, kereta ke, apa ke. Kita tanya harga berapa Dia kata harga 4,000. Harga 5,000. Saya nak beli lah. Jadi kalau awak nak beli, awak kena bayar dulu cengkerang. Awak bayar dulu sedikit duit pendahuluan. Okey, awak nak bayar belaka pun tak apa. Lalu, lepas tu barang, tak apa, kita beli esok ke. Ataupun awak saat ni tu bayar cengkerang dulu. Nanti awak ambil barang, awak baru bayar belaka. Sebagai contoh.
Okey, itu yang dimaksud dengan bai' al-urbun ataupun al-urban. Dalam hadis ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Rasulullah melarang jual beli seperti ini. Yang dilarang guna apabila kita bagi cengkerang kepada seorang, tiba-tiba pembeli tak jadi nak beli, maka duit saat ni yang kita bagi pendahuluan saja, tak boleh dah kepada pembeli. Maka hak inilah hak yang dimaksudkan dilarang. Tapi kalaulah dikembalikan semula kalau sekiranya tak jadi jual beli, maka hak tu tidak dilarang. Okey, itu kita kena buat asas dulu. Masalah jual beli dengan kita bayar duit pendahuluan, yang mana duit pendahuluan dijadikan sebahagian daripada harga. Kalau kita jadi, kita tambah baki lagi. Tapi kalau kita tak jadi, duit itu saja, tak boleh dah, tidak dipulang kembali kepada pembeli. Jual beli seperti ini, ulama berbeza pandangan. Adakah boleh ataupun tidak? Majoriti ulama, sebahagian besar ulama mengatakan tidak boleh. Berpandukan kepada hadis ini. Berpandukan kepada hadis ini Rasul larang. Maka sebahagian besar ulama mengatakan tidak boleh. Kerana apabila mengharuskan jual beli seperti ini, maka akan wujud mengambil harta manusia secara batil. Jadi saja-saja je bagi pitih kepada orang. Dan jual beli tersebut sebenarnya ada syarat hibah. Yang mana sebelum daripada ni, antara perkara yang kita bincang, Nabi SAW melarang jual serta diletakkan syarat yang tidak bersangkut paut dengan jual beli tersebut. Kalau kita faham konsep jual beli yang kita bagi duit pendahuluan, andai kata tak jadi nak beli, duit saat itu saja, maksudnya penjual telah mensyaratkan kepada kita, mu kena bagi duit dulu sebagai pendahuluan, andai kata mu tak jadi, duit ni mu kena beri kat aku. Dia telah mensyaratkan duit saat itu mu beri kepada aku saja-saja. Maka sebab itulah majoriti ulama tidak membenarkan jual beli sebegitu, kerana akan wujudnya makan harta manusia secara batil, sedangkan kita dilarang daripada makan harta manusia secara batil, melainkan apabila ada tarad, saling redha meredai di antara penjual dan pembeli. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta benda kamu sesama kamu secara batil, melainkan melalui perniagaan yang berlaku daripada saling bersetuju di antara pembeli dan penjual. Baik, atas alasan dia diambil saja-saja pitih orang. Okey, itu maksud mengikut pandangan majoriti ulama. Namun sebahagian daripada ulama mengharuskan jual beli al-urbun yang kita cerita saat ni, ataupun al-urban yang kita cerita saat ni. Sebahagian ulama mengharuskan. Baik, sebahagian daripada ulama mengharuskan. Jadi orang kita ada yang buat jual beli begitu, memang ramai ulama tidak membenarkan berpandukan kepada hadis ini. Namun sebahagian ulama yang lain mengharuskan kerana melihat kepada hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebahagian ulama melihat hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun sebahagian yang lain dia kata memang hadis ini dhaif, namun disokong oleh dalil-dalil yang lain, maka hadis ini menjadi kuat, boleh dijadikan hujah. Baik. Maka akhirnya berlaku perbezaan pandangan dalam menetapkan hukum jual beli hak yang kita bayar duit pendahuluan. Kalau tak jadi beli, duit pendahuluan saat itu boleh kepada penjual. Baik, ulama berbeza pandangan boleh ataupun tidak. Bagi orang hak yang melakukan jual beli seperti ini,
Ada ulama yang mengharuskan, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika mana berlaku khilaf di antara sah ataupun tidak, maka sebaik-baiknya adalah kita elokkan. Apatah lagi kalau sekiranya tidak ada kerugian sedikit pun kepada penjual, andai kata pembeli tidak membeli barangan dia. Melainkan kalau sekiranya pembeli membatalkan jualan, menyebabkan akan berlaku kerugian kepada penjual, maka bolehlah dia mengambil duit tersebut atas pandangan hak yang mengharuskan. Tapi kalau penjual saat itu tidak ada kerugian sikit pun, maka sebaik-baiknya eloklah daripada mengambil duit hak tanpa kita bagi balasan kepada pembeli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya katanya wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi as-suq falamma istawjabtuhu laqiyani rajulun fa'a'tani bihi ribhan hasana fa'aradtu an adriba ala yadi ar-rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i faltafattu فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحه ابن حبان والحاكم. Maksudnya daripada Ibni Umar. Maksud Ibni Umar adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Katanya, aku pernah membeli minyak zaitun di pasar. Dia telah membeli minyak zaitun di pasar. Setelah aku bayar harganya, tiba-tiba ada seorang lelaki menjumpaiku dan bersedia membelinya daripadaku dengan harga yang lebih mahal. Namun ketika aku hendak menjabat tangannya sebagai tanda sepakat, tiba-tiba ada seorang yang menarik tanganku dari belakang. Ketika aku menoleh, ternyata dia adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Terus menegurku, jangan kamu jual di tempat membelinya sebelum kamu bawa barangnya ke kemahmu, ke tempat kediamanmu. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual kembali barang-barang di tempat pembeliannya sebelum dibawa oleh para pembelinya ke kemahnya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Teks hadis ini menurut riwayat Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Rasulullah, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat Rasulullah yang cukup kuat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar antara sahabat yang pernah diakui oleh Rasulullah sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Satu ketika Abdullah bin Umar tidur tengah malam, dia bermimpi dengan satu mimpi. Orang bawa dia pergi melawat neraka, orang bawa dia. Maka dia pun khabar kepada kakak dia nama Hafsah, isteri Rasulullah. Maka kakak dia pun khabar kepada Rasulullah. Rasul kata lagu mana? Ni'mar rajulu Abdullah idza kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah andai kata dia menjaga sembahyang qiyamul lail. Maka lepas daripada tu sapa kepada Abdullah bin Umar tidak pernah pun meninggal qiyamul lail. Orang yang cukup hebat ni, Abdullah bin Umar seorang sahabat Rasulullah, dia cukup kuat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang ada sebahagian daripada sahabat, hukum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah tidak sampai kepada dia, melainkan daripada sahabat yang lain. Jadi bukanlah ketika Rasul khabar satu hukum, sahabat ada belaka. Ada sahabat ada sahabat tak ada. Sahabat hak yang tak ada akan disampaikan oleh sahabat hak yang ada. Baik. Satu ketika
Abdullah bin Umar dia membeli minyak zaitun di pasar. Lepas daripada beli, dak dang nak ambil lagi. Nak balik ke, kalau dia naik kenderaan, dak tak atas kenderaan ke, dak bawa balik rumah, dak nak ambil lagi. Tiba-tiba ada orang lain cuek dia nak beli. Cakap kita ada orang lain cuek dia nak beli dengan dia dengan harga yang lebih mahal. Kita memang dah lah, kita sukalah begitu. Jadi kita beli suatu barang, tiba-tiba ada orang nak beli dengan kita pula barang tersebut dengan harga hak yang lebih mahal, kita nak lah. Ya biasa terjadi barang hak yang tak ada banyak. Kalau barang ada banyak, ada kerja gitu. Barang ada banyak. Jadi kalau barang tu boleh beli, contoh kita kata kedai ada belaka minyak 40 hias botol, 40 hias botol. Tiba-tiba orang pergi beli tubik daripada kedai, dalam kedai 40 hias kita nak bayar 60 hias beli luar kedai. Orang-orang kata tak cerdik buat kerja gitu. Mu beli murah tiba beli mahal, tak cerdik gitu. Baik, ni barang tak ada dah, kata barang tak ada. Jadi barang tak ada, orang lain nak. Jadi tengok ada dah orang beli, dia sanggup beli daripada orang lain dengan harga lebih mahal. Abdullah bin Umar bersetuju dah nak jual. Dan siap nak jabat tangan. Dulu antara cara kita bersetuju untuk akad jual beli adalah kita jabat tangan. Jabat tangan ni adalah akad apabila kita bersetuju untuk menjual dan membeli barang. Nak jabat tangan dah bersetuju dah. Tiba-tiba ada orang cuek kat belakang. Ni orang mari pegang kat belakang. Tengok Zaid bin Thabit, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Zaid bin Thabit kata jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang buat gitu. Mu kalau mau beli barang, mu kena ambil dulu baru mu jual. Sebelum ni beberapa minggu lepas kita cerita dah. Kita beli barang, kita tidak boleh jual balik barang tersebut melainkan setelah daripada kita qabad. Kita cerita perkataan qabad sebelum daripada ni. Melainkan setelah daripada kita terima. Selama mana kita tidak terima, tidak boleh kita jual balik kepada orang lain. Benda ni dilarang. Dan kita cerita dah sebelum daripada ni hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah." Ada riwayat yang lain hatta yaqbidah. Sesiapa yang membeli makanan jangan dia jual balik sebelum daripada dia qabad. Dia kena terima dulu baru dia jual balik. Kalau tak terima dia jual balik tak boleh. Salah. Hukum dia adalah haram, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok jangan main gurau. Kita orang nega ramai. Tapi bab hukum hakam tak belajar. Akhirnya jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Perkara hak yang dilarang. Dan beberapa minggu lepas kita hurah panjang lebar dah sebab dia dilarang. Minggu ni tak perlulah hurah pulak hak kita lepas dah kita hurah dah sebelum daripada ni. Jadi cuma asasnya kita kata di sana ada hadis yang Rasulullah larang. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebut makanan. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan makanan tak boleh kita nak jual balik kalau kita beli, melainkan setelah daripada kita qabad, kita terima. Sama ada kita terima sendiri ataupun kita minta orang tolong terima bahagian kita. Boleh kita wakil orang supaya terima bahagian kita. Boleh kita wakil orang. Jadi barang tu kita beli makcik nasi berapa, nasi lemak agar berapa makcik kata 100 ya, kita ambil belaka. Habis belaka, habis mutut makcik tu nak tutup kedai. Baik, kita dah nak buku nak terima buat balik rumah lagi, tiba-tiba orang mari nak beli. Kita kata, habis dah, makcik tu kata habis dah. Kalau dia mau beli, beli gambar lah. Tapi beli gambar mahal sikit. Dah ambil lagi barang dah atas meja, kita jual pula ke orang. Hal tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanan sepakat ulama tanpa ada khilaf. Selain daripada makanan, berlaku khilaf. Binatang ke, kenderaan ke, berlaku khilaf. Ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya selain daripada makanan dia mengambil hukum makanan. Kerana Abdullah bin Abbas yang meriwayat hadis tersebut mengatakan, aku menganggap bahawasanya selain daripada makanan sama juga dengan makanan. Sebagaimana hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita faham asas dulu. Jadi sekarang ni Abdullah bin Umar beli minyak zaitun. Lepas daripada tu Abdullah bin Umar dah ambil lagi barang tersebut, tiba-tiba nak jual kepada orang lain kerana orang lain nak beli dengan harga lebih mahal. Zaid bin Thabit pegang ni lengang dia, mari kat belakang pegang. Kau jangan buat lagu tu. Ni baru betul sahabat. Ni baru betul kawan.
Tengok ketika kawan buat salah, mungkin Abdullah bin Umar kalau dia tahu dia tak buat. Mungkin tidak sampai lagi kepada dia larangan daripada Rasulullah, tapi sampai kepada sebahagian daripada sahabat yang lain. Andai kata sampai dah larangan tu kepada Abdullah bin Umar tidak akan buat. Mungkin larangan benda ni belum lagi sampai kepada Abdullah bin Umar. Jadi Zaid bin Thabit apabila dia tengok Abdullah bin Umar buat lagu tu, dia pegang kat belakang tangan. Dia kata jangan buat lagu tu. Dan sebenarnya hak ni lah hak yang Rasulullah didik para sahabat. Ketika mana melihat orang lain melakukan kesilapan, kita perbetulkan. Dan beginilah hak yang perlu kita kena buat. Jadi kalau kita kawang dengan siapa-siapa pun, kalau kawang kita buat kesilapan, kita tolong perbetulkan. Selamatkan dia daripada melakukan perkara yang diharamkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Dalam riwayat Imam An-Nasai ada tambah minal khair, daripada kebaikan. Setiap kebaikan yang kita kasih kepada diri kita juga kita kasih kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Ketika kita tengok kawan kita melakukan kesilapan, maka kita tolong tegur, kita tolong perbetulkan. Sebenarnya itulah yang dituntut oleh agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq." Sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh, saling berpesan dengan kebenaran. Ketika kita tengok orang kawan-kawan kita buat kesilapan, kita perbetulkan, menyelamatkan dia. Baik, jangan kita biarkan. Kadang-kadang dia pakat biarkan. Tu sebenarnya salah. Tu bukan kawan tu. Nak mapu kita tu. Memang tak nampak di atas dunia nak mapu, tapi di akhirat nak mapu kita. Elok kita duduk dalam keburukan. Dalam pepatah Arab menyebut sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Kawanmu hak betul dia adalah orang yang jujur denganmu. Ketika buat salah dia kata benda salah. Kalau ketika buat betul dia kata benda itu betul. Bukan mereka yang sentiasa membetul kamu, mengiya kamu, tak kira lah buat salah ke, tak buat salah ke, betul belakamu. Hak tu bukan kawan, hak tu mapuh kita. Memang tak nampak di atas dunia mapuh, tapi di akhirat baru nampak. Orang ni bermasalah, dia tak buat kawan lagu ni. Mapuh kita di akhirat, membiarkan kita melakukan kejahatan. Cuba kita tengok, Zaid bin Thabit pegang tangan, jangan buat gitu. Rasul lagang. Tengok Rasul lagang. Jadi kalau mung nak jual, mung kena ambil dulu barang tersebut kerana Rasul larang kita beli barang, lepas tu kita jual sebelum daripada kita terima barang tersebut. Okey, ini maksud daripada hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa anhu qala qultu ya Rasulullah inni abi'u bil baqi' fa abi'u bid dananir وآخذ الدراهم وأبيء بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأعطي هذا من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berjual ternokan di Baqi'. Aku pasang harga dengan dinar, namun pembayaran yang aku terima dengan wang dirham. Dan aku pasang harga dengan dirham, namun pembayaran yang aku terima dengan wang dinar. Kadang-kala aku menerima pembayaran mata wang ini dari penjualan untaku, dan kadang-kala aku menjual untaku lagi dengan pembayaran mata wang yang lain.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mengapa jika kamu menerimanya dengan harga pada hari itu, selama kamu berdua belum berpisah dan tiada sesuatu pun yang masih tertinggal di antara kamu berdua. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuba faham dulu maksud daripada hadis ini. Lepas daripada tu kita akan cerita pula tentang apakah hukum yang kita dapat faham daripada hadis ini. Jadi Abdullah bin Umar dia jual di Baqi'. Baqi' ni adalah kawasan perkuburan. Tapi ni tak ada dah orang jual situ, orang jual luar kubur dah. Dia kubur ni dia dulu dak macam sekarang banyak. Dia ada kawasan kubur, ada kawasan yang tidak kubur. Jadi tempat tu penuh menjadi tempat sahabat berjual beli. Jadi Abdullah bin Umar dia pernah jual di situ, jual binatang di situ. Jadi apabila dia jual beli, dalam bab jual beli ni ada hukum. Maka Abdullah bin Umar pergi tanya Rasulullah ketika dia ada muskil tentang beberapa hukum yang berkait dengan jual beli yang dilakukan oleh beliau. Dan ni sebenarnya perlu kita kena ambil. Kita kena ambil pelajaran daripada perbuatan Abdullah bin Umar. Apabila kita tidak tahu hukum, kita tanya orang tahu. Kita tak tahu hukum, kita kena tanya orang tahu. Tak tahu hukum, tanya. Jangan tak tahu hukum buat senyap. Hak tu salah. Kita di tempat kita ni alhamdulillah, ramai ulama-ulama, ramai orang pandai di tempat kita. Kalau masih lagi kita jahil hukum, sedangkan keliling kita ramai ulama, maka sebenarnya itu adalah kecuaian daripada kita. Dia benda yang kecuaian daripada kita, kesalahan yang terjadi, asbab kecuaian daripada kita, dia tidak dimaafkan. Ya, kalau bukan kecuaian daripada kita, barulah dimaafkan. Tak ada orang yang boleh kita nak tanya. Itu lain. Ni belambak di tempat kita, orang mengajar siang malam. Masjid surau orang mengajar belaka. Baik. Jadi, kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Tanya orang tahu. Jangan tanya orang ikut dang, kena tanya orang tahu. Tanya orang ikut dang, pandang. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya kepada ahli zikir, orang yang mempunyai pengetahuan. Andai kata mu tidak tahu. Baik, jadi tanya hukum hakam yang berkait dengan pekerjaan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika ada kemusykilan dalam hukum hakam, terus dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita lagu mana? Okey, dia jual binatang dengan harga dinar. Dia jual binatang dengan harga dinar. Tapi pembayaran dia buat dengan harga dirham. Boleh faham kan? Dia jual dengan harga dinar, pembayaran dia buat dengan harga dirham. Dia dulu, mata wang dulu, yang pertamanya dinar, yang keduanya dirham. Dinar ni adalah duit emas. Dirham duit perak. Lain ni tak ada belaka dah. Lain ni ada dinar, tapi orang dah buat belanja, orang pergi kedai, jual kedai emas laku lah. Baik. Lain ni kita pakai duit kertas. Dulu duit dinar dengan dirham. Dinar adalah duit emas, dirham adalah duit perak. Sebab benda dia tanya. Okey, kita kena cerita bab lain dulu. Lepas tu nanti kita akan cerita balik bab ni. Sebab benda dia tanya. Kerana dinar dengan dirham ni dia termasuk dalam benda ribawi. Benda yang mengandungi riba. Dia bukan semua benda tu benda ribawi. Bukan semua benda tu benda ribawi. Kalau baju ni bukan benda ribawi. Benda ribawi ni mah benda ribawi. Perak benda ribawi. Benda lagi benda ribawi. Berah, gandum, benda tamar. Okey, tu benda ribawi hak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Baik. Jadi
Di sana ada benda ribawi, di sana ada benda hak yang tidak ribawi. Jadi aku jual dengan harga mah. Orang tu berhutang. Tiba-tiba siapa masa dia bayar dengan perak. Kan mah dengan perak ni benda ribawi. Boleh tak buat gitu? Takut jatuh dalam riba. Tengok takutnya para sahabat. Kita tak. Setengah kita tu pakai kira keuntungan je. Tak kira lah haram ke tak haram ke. Sebab tu tidak ada keberkatan dalam rezeki. Sebab tidak ambil kira halal dan haram. Keberkatan dalam rezeki adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal adalah penting kerana dia akan membantu untuk kita beribadat kepada Allah. Sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah daripada benda-benda yang baik, benda yang halal, dan beramallah amalan yang soleh. Sebahagian daripada ulama ketika menafsirkan ayat ini, dia faham amalan soleh, dia mendapat kekuatan untuk kita melakukan amalan soleh apabila kita makan benda yang halal. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasul supaya makan benda yang halal, melakukan amalan yang soleh selepas daripadanya. Baik. Jadi kita kena ambil berat agar kita tidak makan benda hak yang diharamkan. Benda hak riba. Jadi sebab itulah Abdullah bin Umar tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mah dan perak adalah benda ribawi. Jadi dia jual binatang dia dengan bayaran dinar, mah. Tiba-tiba siapa masa bayar? Butanglah kita kata 2-3 hari lagi orang bayar. Tiba-tiba orang tu bayar dengan dirham. Boleh tak buat gitu? Kadang-kadang aku jual dengan dirham. Tiba-tiba orang bayar dengan dinar. Okey, kalau kita kat zaman kita buat contoh ginilah zaman kita untuk kita faham. Zaman kita. Aku jual dengan harga duit Malaysia. Tiba-tiba dia bayar duit Arab Saudi. Sebab di masa dia pergi Mekah tu atau masa nak pergi Mekah baru ni tu dia tukar banyak. Pergi Mekah dah habis. Buat balik biti banyak, malah nak tukar pula sebab tukar mungkin murah banyak kan, murah banyak. Jadi dia kata biar aku nak bayar biti Arab Saudi. Sebab mu nak pergi Mekah kau lagi. Jadi asal kita beli asal bayaran dengan duit Malaysia, tapi ketika bayar dia tukar ke biti Arab Saudi. Apa tu asal masa letak harga tu dengan RM, ringgit Malaysia. Masa dia bayar dengan dolar ataupun bayar dengan duit-duit daripada negara lain. Apakah hukumnya? Boleh ke tak? Ini hak yang berlaku kepada Abdullah bin Umar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Mu kena ambil dengan harga pada hari tersebut. Maksud dia, mu kena ambil dengan harga pada hari tersebut. Jadi katakanlah dia beli minggu lepas. Nak beli dengan harga ni sebagai contoh. Sebagai contoh. Kita buat contoh dengan duit kita lah ni. Harga 500 ya. Barang ni dia beli dengan harga 500 ya. Ambil dah barang, piti nak bayar Jumaat depan. Kita buat contoh Jumaat depan. Siapa hari Jumaat depan dia tak mau bayar dengan 500 ya, dia nak bayar dengan dolar. Maka boleh nak bayar dengan dolar, tapi kena bayar dolar yang harga dia 500 ya pada hari tersebut. Itu maksud dia. Kena bayar dolar dengan harga 500 ya pada hari tersebut. Itu maksud, tak ada masalah, tapi mu kena bayar dengan harga harinya. Baik. Lepas tu yang pertama, yang keduanya, selama mana kamu tidak berpisah. Maksud dia selama mana kamu tidak berpisah, mu kena bayar pada majlis tu juga. Jangan, tak apalah, aku bayar dengan dolar boleh ke tak? Lepas tu, lusa baru nak bayar. Itu tak boleh. Aku nak bayar dengan mah boleh ke tak? Pada asalnya, harga perak, tapi tiba-tiba nak bayar dengan mah boleh ke tak? Nak bayar 2-3 hari, itu tidak boleh. Mesti kena bayar dalam masa tu juga. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak faham masalah ni, melainkan kita kena huraf bab riba sikit. Kita kena huraf bab riba. Dia kalau mah dengan mah, kalau kita nak buat jual beli mah dengan mah, mesti kena sama banyak tanpa dilihat mah ni baru ke mah buruk. Tanpa dilihat. Benda hak yang baru ke buruk ke tidak diambil kira. Satu ketika dia sama juga tamar dengan tamar, berah dengan berah.
Okey, kita buat contoh, kita sebut hadis. Satu ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu bawa datang kepada Rasulullah tamar yang mahal. Tamar hok molek. Kalau kita gok tamar grade A, buat mari jumpa dengan Rasulullah. Rasul tanya kepada Bilal bin Rabah, "Mu ambil mana tamar ni?" Bilal bin Rabah kata, "Aku tukar dengan orang lain. Yang mana aku ada lebih ada dua gantang. Tamar hok yang gerik rendah, aku tukar dengan segatang tamar hok yang gerik tinggi." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, mana? Awwah ainur riba. Sebenarnya itu adalah riba, itu adalah riba. Jadi kalau tamar sama tamar ni mesti kena sama sukatan dia tanpa dilihat tamar mahal ke tamar murah. Okey, sama juga. Mah dengan mah baru, mah lama. Kalau kita nak tukar, mesti kena sama berat dia. Tak boleh mah baru dia mahal sikit, mah lama murah sikit. Jadi mah baru timbangan dia kurang sikit, mah lama timbangan dia banyak. Tak boleh. Riba. Itu kita kena faham. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak buat pertukaran mah dengan perak. Okey, mah dengan perak jenis berbeza, tapi masih lagi dalam kategori mata wang. Maka ketika tu perbezaan tidak menjadi masalah. Lebih kurang tak ada masalah, tidak disyaratkan sama, tapi disyaratkan membuat penyerahan dalam majlis akad. Tidak boleh bertangguh. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wat-tamru bit-tamri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wal-milhu bil-milhi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawa'an bisawa' yadan biyad. Tamar dengan tamar, syair bali dengan bali, garang dengan garang, mah dengan mah, perak dengan perak, mesti kena sama dengan sama, mesti kena sama. Lepas tu tangan dengan tangan mesti kena buat penyerahan. Baik. Kalau tidak buat begitu, maka akan berlaku riba. Kalau kita tidak buat penyerahan walaupun sama, akan berlaku riba. Kalau mah dengan mah, hak ni lebih, hak ni kurang, bayaran lebih, barang hak yang kita ambil kurang, riba. Riba dia ada 4 riba. Yang pertamanya ribal qard, riba hutang. Riba hutang, kita berhutang dengan orang 100 ya, dia suruh kita bayar 120, tu riba hutang. Yang keduanya dipanggil riba al-fadl, riba lebih. Jadi benda sama, benda ribawi benda sama, mah dengan mah, tiba-tiba hak ni 10 gereng, hak ni 11 gereng, kita tukar, maka tu dipanggil riba al-fadl. Perak dengan perak, hak ni 10 gereng, hak ni 11 gereng, hak tu riba al-fadl. Yang ketiganya dipanggil riba nasi'ah. Riba nasi'ah ni tidak ada penyerahan dalam majlis akad berhutang. Jadi gini, aku nak beli mah dengan mu sebanyak 10 gereng, lepas tu mu bayar kepada aku mah sebanyak 10 gereng, lepas tu aku mah mu aku nak ambil dulu, mah aku bayar, aku bagi minggu depan, berhutang dulu. Maka tu dipanggil riba nasi'ah. Baik, walaupun dia tu sama, tapi apabila tidak beri selalu, maka berlakunya riba nasi'ah. Yang keempatnya riba liad, riba tangan, tidak ada penyerahan. Kadang-kadang kita tunai dah, tapi lambat bagi. Gi pusing kok tu, lu pusing kok ni, lu baru nak bagi. Tu dipanggil berlaku riba liad. Dia 4 riba. Cuma nak perbincangan bab riba nak lebih panjang, hak tu kena masuk dalam kitab fiqh. Cuma dalam kitab ni kita akan bincang hadis-hadis yang berkait dengan riba. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum, tapi idza kanat yadan biyad. Kalau sekiranya benda ni berbeza, tidak sama, maka juallah apa yang kamu kehendak, tapi dengan syarat tangan dengan tangan. Okey, dengan syarat tangan dengan tangan. Kalau nak jual mah dengan perak, mah dengan perak. Beras dengan gandum. Okey, tak apalah, tidak sama pun tidak menjadi masalah, tapi kena buat penyerahan dalam majlis akad. Kalau tidak buat penyerahan dalam majlis akad, kata Rasulullah, itu adalah riba. Okey. Jadi sekarang ni dia harga asal dinar. Berarti molek harga asal dinar. Tiba-tiba dia nak bayar dengan dirham. Jadi dinar dengan dirham adalah kedua-dua mata wang, tapi jenis yang berbeza. Maka apabila nak buat tukar lagu tu, mesti kena buat penyerahan dalam majlis tersebut. Jangan bertangguh. Kalau bertangguh, dia akan membawa kepada riba, hak yang kita cerita saat ni. Ia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita buat contohlah di zaman kita untuk kita faham masalah ni. Kita beli barang dengan orang dengan harga 500 riyal, nak bayar hari Jumaat minggu depan. Siapa hari Jumaat minggu depan,
kita nak bayar dengan duit dolar. Kita tak mau bayar dengan duit Malaysia. Baik, sampai hari Jumaat minggu depan kita nak bayar duit dolar. Mesti kita kena bayar dalam majlis tersebut. Tak boleh. Gini aku nak bayar majlis dolar, duit dolar, tapi aku nak bayar 4 hari lagi. Tu tak boleh. Tu adalah salah. Tu tak boleh. Baik, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya berkenaan dengan bab an-najsh. An-najsh ni maksudnya adalah berlaku penipuan di dalam jual beli. Nanti kita tengok maksud dia berlaku penipuan. Wa anhu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil najsh, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad secara najsh, maksudnya menjebak orang lain agar mahu membeli. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini insya-Allah kita akan bincang minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.